Hi guys, welcome back to Blue Gadget. Ini adalah Honor X7. Sebelum ni, aku dah buat video tentang Honor X8 dan juga Honor X9. Bagi aku, kedua-dua smartphone tu adalah smartphone yang cukup berbaloi lah untuk tanda harga jualan dia. Dan sekarang kita ada Honor X7. Kira Honor X7 ni adalah line up yang sama, tapi ini yang paling rendah. Dan harga jualan dia pun harga yang paling mampu milik lah, which is RM699 sahaja. Dan pada tahun ni, kalau aku tengok phone bawah 700, sekarang phone bawah 700 dah semakin best lah, semakin menarik. Bukan saja daripada dia punya design, tapi performance dan juga kamera pun semakin better berbanding tahun yang sebelum-sebelum ni. So, sekarang kita ada Honor X7 dan kita nak unbox dia lah. Nak tengok dia punya spesifikasi macam mana dan aku nak test dia punya quality kamera. Alright, jom kita mulakan. So kalau tengok kat kotak luar ni, kita dah tahulah design dia macam mana. Okay, first kita akan nampak dia punya water drop screen lah. Okay, tak apa, warna biru dan Honor X7. Dan aku punya unit ni ialah Ocean Blue. Alright. Okay, so kita akan ada casing dia. Free casing, not bad. Okay. Lepas tu dia ada dia punya charger. So dia punya charger kat sini maksimum 22.5 watt. Wow. Dia punya charger ni macam dekat Honor X8. 22.5 watt untuk smartphone bawah 700. Not bad lah, memang bonus lah untuk Honor X7 ni. Laju ke 22. Okay, dan dia ada kabel Type-C. Alright. So, untuk smartphone dia sendiri, yes. Okay, kat sini memang lawa gila, warna biru. Dia punya design ni macam, dia punya design kamera macam dekat Honor X50. Sebelum ni aku dah buat review Honor X50. Dia punya design lebih kurang sama lah. Memang susah nak dapat smartphone bawah 700, tapi ada design yang cantik macam ni, design yang premium. Nice. Okay, first impression untuk dia punya design, aku suka design dia, cantik. Oh, dia tak ada manual guys. Dia tahu kita tak baca kot. So memang tak ada manual. Ke unit yang aku dapat ni review unit, so mungkin tak ada manual. Tapi sale unit mesti kena ada manual lah, sebab nak masuk dia punya custom semua tu memang wajib ada manual. Okay, tak apa. So kita tengok phone dia dulu. Alright. Cantik guys. Dia punya design memang lawa gila. Tak berat sangat. Sebab bateri dia besar ni. Tak silap aku 5000 mAh. Nanti kita check bateri dia. Besar. Tapi dia punya phone ni ringan. Right. Design pun cantik. Okay. So kita tengok bahagian belah kanan dulu. Oh ya. Dia punya frame ni. Dia punya design ni bukan design yang petak lah. Bukan design boxy macam dekat Honor X8. Dia punya design ni. Dia punya frame lebih kurang macam dekat Honor X9. Dia bentuk ada curve macam ni. But it's okay, sedap juga untuk kita pegang. So dekat bahagian kanan ni dia ada fingerprint merangkap sekali dengan power button. Lepas tu ada volume rocker. Bahagian atas ada SIM tray. Bahagian bawah ada lubang earphone, microphone, port charging Type-C dan juga speaker. Untuk dia punya design ni, walaupun aku dah selalu tengok design macam ni, bentuk kamera macam ni, tapi aku still impressed lah sebab dia buat dekat smartphone bawah 700 macam ni. Kalau pengalaman aku untuk smartphone bawah 700 ni, biasanya diorang akan buat design yang sesimpel mungkin lah. Yelah, phone bawah 700 kan. Tapi dekat Honor X7 ni, dia buat design yang secantik mungkin ni. Design yang premium lah untuk tanda harga RM700. Beralih ke bahagian skrin dia, phone ni menggunakan IPS LCD, resolusi 720p dan ada refresh rate yang tinggi, 90Hz refresh rate. Walaupun skrin dekat Honor X7 ni resolusi dia 720p je, tapi serius dia punya detail skrin ni bagi aku dah cukup tajam. Aku dah tak boleh nak bezakan lah skrin dia ni 720p ataupun 1080p, sebab dia punya detail tu lebih kurang sama je. Dan untuk warna dia pun bagi aku sangat vibrant. Dia punya warna ni
aku jarang jumpa smartphone bawah 700 tapi ada skrin yang vibrant macam ni. Memang cantik lah dia punya warna ni. Nampak sangat terang dan warna dia sangat vibrant. Dia punya brightness pun dalam keadaan yang baik. Dan dengan adanya 90Hz refresh rate dekat skrin ni, dia nampak phone ni lebih mewah lah. Sebab kalau nak scrolling dekat phone ni, memang best lah. Memang rasa lancar je, rasa smooth. Jadi untuk bahagian display ni, dia lebih kurang macam abang-abang dia lah, X8 dan juga X9, yang mana dia mempunyai kualiti skrin yang bagus. Walaupun dia punya resolusi yang bukan rendah tau untuk smartphone bawah 700 macam ni. Resolusi HD sahaja 720p bagi aku dah cukup baik lah. Dan walaupun dia 720p je, macam aku cakap tadi, dia punya detail tu bagi aku dah cukup tajam. Korang kena tengok sendiri dekat kedai, dekat mana-mana retail lah. Tengok sendiri dia punya skrin ni. Korang ambil phone korang yang 1080p tu, yang Full HD+, dan compare dengan skrin dekat Honor X7 ni. Aku jamin memang tak jauh beza pun. Aku pun susah nak bezakan antara 720p ni dengan phone aku yang Full HD+ tu. Dan untuk warna dia sendiri cantik, warna yang vibrant dan brightness dalam keadaan yang baik. So untuk dia punya skrin ni bagi aku cukup cantik lah untuk smartphone bawah RM700. Untuk dia punya water drop screen ni, tadi nak buat apa lah, memang dia dah ada kat situ, kita kena terima je lah. Cuma aku rasa kalau untuk water drop screen macam ni, aku rasa kalau korang pakai phone dalam 2 minggu, then aku rasa memang tak ada masalah lah untuk water drop screen macam ni. Walaupun agak sedikit mengganggu, tapi untuk kalau dah 2 minggu lebih pakai phone ni, aku rasa korang dah lupa lah apa itu water drop screen. Baiklah, untuk performance dia, okey. Pada tahun ni, chipset yang digunakan ni memang famous gila lah untuk smartphone bawah RM1,000. Which is dia punya chipset ni ialah Snapdragon 680. Cuma dia punya Snapdragon 680 ni dia tak menyokong untuk rakaian 5G lah. Dia cuma menyokong untuk rakaian 4G saja. Tapi untuk smartphone bawah RM700 macam ni, menggunakan Snapdragon 680, satu bonus lah untuk smartphone ni. Sebab aku dah banyak kali gunakan phone yang menggunakan Snapdragon 680, dia punya performance memang best gila. Sebelum ni, aku punya expectation untuk performance dekat Snapdragon 680 ni tak terlalu tinggi lah, aku rasa biasa je. Tapi setelah beberapa phone aku gunakan yang gunakan chipset Snapdragon 680, semakin lama aku gunakan, semakin impress lah dengan Snapdragon tu. Sebab dia punya performance tu bagi aku dah cukup padu. Day to day punya performance memang tak ada masalah. Setakat nak scrolling Facebook, scrolling Instagram, scroll TikTok semua tu, memang takkan ada masalah lah. Dan RAM dekat phone ni ialah 4GB. Cuma ada 2GB untuk RAM extension. So total RAM dekat phone ni ialah 6GB. Jadi untuk performance dekat phone ni, korang tak payah nak risau lagi. Sebab dengan adanya Snapdragon 680, dipadukan pula dengan 4GB RAM berserta boleh tambah 2GB RAM. And dia punya software Magic UI 4.2 ni memang akan bagikan korang performance yang baik lah untuk kegunaan seharian. Untuk main game pun tak ada masalah. Korang boleh je main game-game yang berat. Cuma tak boleh nak layan grafik yang tinggi lah. Itu normal. Memang normal lah untuk smartphone yang harga bawah 700 macam ni. So overall untuk performance dia bagi aku dah cukup baik lah. Untuk kapasiti bateri dia pula, dia ada bateri yang sangat besar, 5000 mAh. Berserta ada pengecasan yang agak pantas, 22.5 watt. Jadi dengan bateri sebesar 5000 mAh macam ni, memang sangat cukup lah untuk kegunaan seharian. Dan aku pernah guna phone ni secara ringan, which is aku akan buka Instagram ataupun buka Facebook je dalam seharian macam tu. Dia punya bateri ni boleh bertahan sehari setengah. Kira hari ni full aku guna, esok baru aku cas semula. Memang bateri kat phone ni tahan lah. Dan yang bestnya, walaupun bateri dia sebesar 5000 mAh, tapi dia punya phone ni dia tak bulky tau. Dia punya design phone ni dia slim dan ringan. Itu yang special lah untuk Honor X7 ni. Baiklah, untuk bahagian kamera dia pula, dia hadir dengan 5 setup kamera. Banyak kan dia punya hardware kamera tu. So dia hadir dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 48MP untuk kamera utama, 5MP kamera ultra wide, 2MP untuk kamera makro dan 2MP kamera depth.
Kamera selfie dia pula 8 megapiksel. Untuk hasil gambar dia bagi aku dah cukup cantik. Warna dia dapat, detail pun tajam. Untuk smartphone yang mempunyai tanda harga macam ni, memang agak sukarlah untuk kita dapatkan kamera yang cantik. Tapi dekat Honor X7 ni, bagi aku dia dapat hasilkan gambar yang cukup cantik lah untuk kita post dekat social media. Okey, ini adalah hasil rakaman kamera utama Honor X7 pada resolusi tertinggi dia 1080p 30fps. Kalau tengok dekat preview screen ni, dia punya rakaman ni agak sedikit shaking. Biasalah untuk smartphone bawah RM700 macam ni, memang tak boleh nak expect video yang terlalu cantik dan steady lah. Dan untuk warna dia pun biasa je, but still nampak cantik jugalah, walaupun dia kurang true to life. Okay. So inilah hasil rakaman untuk kamera utama Honor X7. Bagi aku dia punya rakaman ni cukup okey lah. Untuk tanda harga jualan dia, not bad. Baiklah, untuk kesimpulan dia, dengan tanda harga RM699 macam ni, kita akan dapat sebuah smartphone yang memiliki design yang premium, design yang cantik. Memang susah sikit nak dapatkan design yang cantik macam ni untuk smartphone bawah RM700. Lepas tu dia punya performance pun dah cukup baik. Snapdragon 680 dipadukan pula dengan 4GB RAM berserta boleh tambah 2GB RAM untuk virtual RAM. Storage pun besar, 128GB. Lepas tu kita akan dapat kamera yang cukup cantik bagi tanda harga macam ni. Dan tidak lupa juga dia punya bateri yang besar, 5000 mAh. Memang sangat cukup lah untuk korang punya kegunaan seharian. Jadi berbaloi yang kita berbaloi smartphone ni, korang decide sendirilah. Dengan tanda harga RM699, lepas tu dapat spesifikasi yang agak belanja macam ni, beserta design yang premium. Pada pendapat aku memang dah sangat berbaloi lah untuk dapatkan Honor X7 ni. So guys, nampak saja video untuk Honor X7. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Peace.